amalan itu, jika kita ada niat-niat begini. Jadi bukannya apa nama semua amalan tu kena rahsia, semua amalan tu kena tutup. Tak. Yang pertama kita lihat, perlu mengajak orang supaya banyak mencontohi atau gemar mengerjakan sebagaimana yang dia lakukan. Misalnya bersedekah dengan terang-terangan di hadapan orang ramai, supaya orang lain yang mampu menirunya. Jadi memperlihatkan sedekah itu perlu memberi percontohan semata-mata. Yang pertama, tujuan kita tunjukkan ibadat itu ialah untuk mengajak orang sama-sama buat. Maka kalau kita buat benda itu dan kita tunjuk, maka tidak dipanggil riak, malah disuruh pula. Seumpamanya kita bersedekah, kita sedekah tu sebab kita nak galakkan orang lain bersedekah. Silakan. Tu yang ada bila bersedekah tu, cek dia saja besar papan Plywood, Masya Allah, ya. Yang tukang angkat kek tu pun, tukang angkat cek tu pun menggelegar-gelegar, gelewar papan cek ni. Oi, besar benar ni, ya. Sumbangan RM1,000, tapi cek dia kos saja RM200. Kan? Oh, jadi bila tanya kenapa yang kau buat macam itu, saya buat macam ni supaya saya nak menggalakkan orang kaya-kaya bersedekah. Maka kalau itu tujuan dia, silakan. Sebab itu ada orang yang bersedekah ni tuan-tuan, dia bagi tahu. Kadang-kadang yang bersedekah secara terang-terang ni orang miskin, supaya orang kaya ni terasa kalau dia yang miskin pun boleh sedekah, kenapa aku yang kaya tak boleh sedekah? Kadang yang sedekah terang-terang ni ialah orang tua. Maka orang muda fikir, kalau dia muda, kalau dia tua boleh sedekah, kenapa aku muda tak boleh sedekah? Kadang yang sedekah ni orang sakit, kenapa yang sihat tak boleh sedekah? Kadang yang bersedekah ni ialah orang yang tak ada pencen. Habis tu kita yang setiap bulan ada pencen, kenapa tak nak sedekah? Orang yang tak ada pencen pula boleh sedekah, punya yakinnya pada Allah. Kita yang dah ada pencen tak yakin. Maka itu dia yang dikatakan sebagai menunjuk-nunjukkan amalan supaya ditiru oleh orang lain. Macam kita buat sekolah kita lah, sekolah Al-Barakah ni kita buat sekolah. Sekejap saya masukkan gambar Kak Azizah baca Quran, tunjukkan gambar Kak Sum baca Quran, sebelahnya ada cerek pula. Ya, saya tunjukkan gambar opa cik baca Quran. Datang opa nak pergi semayang, Kang tunjuk gambar Pak Leman pula azan. Satgi tunjuk pula gambar Pondok Haji Mokhtar, Pondok Ridwan, Pondok Pak Leman. Jadi tujuan tu apa? Tujuan dia supaya orang lain boleh tiru, orang lain boleh buat di tempat lain. Kalau Al-Barakah boleh buat, takkan yang hakah lain tak boleh buat? Takkan orang kaya yang korporat juta-juta boleh buat bangunan beratus juta? Takkan tak boleh buatkan rumah macam ini? Ada kadang-kadang beli kereta sampai 1 juta, takkan tak boleh buat rumah 30 juta? Jadi kita buat macam ni, kita tunjuk macam ni supaya masyarakat faham dan tiru benda itu. Maka perbuatan ini disebut di dalam satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu. Barang siapa yang membuat sesuatu perkara yang sunnah, lalu ia memulainya lebih dahulu, maka ia memperoleh pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikutinya, yakni yang meniru kelakuannya. Ini dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang mula-mula membuat satu benda yang baik dan diikuti oleh orang yang lain perbuatan yang baik itu, dia dapat pahala
dan dia juga mendapat pahala sama banyak dengan orang yang ikut, tanpa dikurangi orang yang mengikut akan pahala dia. Dulu saya tunjuk dekat Al-Barakah ni video gambar makcik-makcik pondok kita, pakcik-pakcik pondok kita berpuasa setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis, berpuasa sunat, dan kita sediakan masakan untuk